Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain amin. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini Allah Ta'ala masih lagi memberikan peluang kepada kita dipertemukan di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan diberikan kepada kita kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sekalian hamba-hambanya. Antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat sangat-sangat kita perlu ke setiap masa, mengiringi kita dalam keadaan kita beriman dan kita Islam. Dia ada Islam, tak ada iman, tak jadi. Dia ada iman tapi Islam dia jadi lemah, kurangnya agama Islam, maka tak jadi juga. Nak biar mengiringi kedua-duanya, minta doa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dikekalkan dua nikmat ini, atas sebab kita nak beramal kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala sentiasa redha kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, syukur juga kerana Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat kesihatan yang baiklah. Boleh buat, boleh sembahyang berjemaah pada malam ini, boleh berada dalam majlis ilmu, boleh dengar. Yang mana kata ulama, bila mana kita duduk dalam majlis ilmu ni, ada malaikat rahmat bersama kita. Ni malaikat rahmat ni tugas dia apa dia? Sentiasa mendoakan kita, orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu ini, agar diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadir pada malam ini pakat boleh rahmat belaka, insya-Allah. Kepada semua yang mendengar kuliah kita pada malam ini, didoakan supaya sentiasa dalam keimanan dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Dari untuk kuliah pada malam ini kita sambung pada muka surat 81. Muka surat 81 yang ke-24. Yang ke-24, makna kata yang ke-24 ini adalah nombor 24 daripada sunat-sunat wudu. Bila sebut sunat, maka buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Dia sunat sebagai satu cara kita nak tambah pahala kita. Kalau kita tak buat, maka rugilah. Tambah-tambah lagi benda-benda hak mudah. Sebab itu kata ulama kita ni, orang yang ambil kesempatan atas ilmu yang kita mengaji, setiap keruk kita biar boleh pahala semua. Buat kau tu boleh pahala, buat kau ni boleh pahala. Dia maknanya melazimi atas kita untuk buat benda-benda sunat. Tak kira lah, benda sunat dalam semaya kau, benda sunat dalam kehidupan kita sehari-hari kau, benda sunat dalam kita ambil wuduk kau, semua tu nak kepada ibadat sunat juga, sebagai nafalun anil wajibat. Kita nak tapung kelompongan yang tak sempurna pada ibadat wajib. Baik. Yang ke-24, menyapu leher serta membaca doa ini ketika menyapunya. Makna kata menyapu leher itu apa dia, maksud dia? Tengok bawah tu nombor 1. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa menyapu leher tidak disunatkan. Ini pada pendapat Imam Nawawi. Dia kata tak sunat, malah ianya adalah bid'ah. Ini kata-kata Imam Nawawi. Tapi tengok pula disambung pula pada tu apa dia? Tetapi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutnya sunat. Ini orang panggil sebagai khilaful ulama, berbeza pendapat antara ulama. Ulama yang dikatakan sebagai Imam Nawawi kata tak sunat, tapi Imam Ghazali kata
sunat. Bergantung kepada dalil ataupun hujah kedua-duanya. Manakala Imam Al-Ghazali dia katakan sunat dengan bersandarkan kepada hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Abu Mansur Ad-Dailami daripada Amru yang berbunyi mashur raqabah amanun minal ghilli yaumal qiyamah. Maknanya disebut bahawa satu ketika ada hadis Nabi. Hadis Nabi walaupun hadis ini dhaif, kena faham hadis dhaif juga daripada Nabi. Cuma dikatakan sebagai dhaif bila mana ada masalah pada sanad ataupun pada perawi. Maknanya mungkin perawi itu kurang sikoh, kurang sempurna. Contoh kita kata hadis ni ada 5 orang perawi dia, 4 orang tu bagus, orang kelima ni tak berapa nak dengar. Hadis daripada Nabi juga, didengar daripada Nabi juga, yang dinukil kata apa yang disebutkan oleh Nabi juga, tapi menyebabkan hadis itu jadi dhaif, jadi lemah atas sebab perawi yang kurang sikoh, ada masalah sikit-sikit. Tapi walau bagaimanapun tetap hadis daripada Nabi, tapi digelar sebagai hadis dhaif. Apa hukum hadis dhaif? Kata ulama, hadis dhaif ini boleh beramal, tapi tak boleh dijadikan sebagai satu hujah bersandar kepadanya semata-mata. Walau bagaimanapun untuk beramal tak ada masalah. Kita nak beramal dengan hadis dhaif tak ada masalah juga, hadis daripada Nabi. Cuma tak boleh dijadikan sebagai hujah atas amal-amal yang dikatakan sebagai amalun yang sudah ada dalil-dalil qat'i. Kena faham betul. Jadi Imam Ghazali kata sunat berdasarkan hadis tadi disebut oleh Abu Mansur Ad-Dailami daripada Amru. Nabi katakan bahawasanya menyapu leher itu sentosa dari belenggu pada hari kiamat. Mana kata Nabi sebut barang siapa hok sapu tekak, sapu leher dia, menyampaikan air pada leher pada waktu ambil wuduk tu, maka kata Nabi sentosa. Apa maksud sentosa? Amal dia tu. Daripada apa? Daripada belenggu pada hari kiamat. Belenggu ni ikatan lah. Ikatan rata-rata daripada api neraka pada hari kiamat. Maka pada siapa sapu tekuk dia dengan air masa ambil wuduk, maka Nabi kata belenggu diamankan dia, diselamatkan dia daripada belenggu, diikat rata-rata pada leher dia pada hari kiamat. Hal ini disebut daripada kitab Ihya Ulumuddin jilid yang pertama pada muka surat 213. Mana kata hukum menyapu leher dia berbeza pendapat, tapi kita boleh ambil pendapat yang dibawa ataupun disebut oleh Imam Al-Ghazali berdasarkan hadis dhaif daripada Nabi tadi. Maka lagu mana sapu leher tadi serta membaca doa ini ketika menyapu. Lagu mana doa dia? Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Ini satu doa boleh kita amal. Lagu mana maksud dia tu? Ya Allah, doa kita kepada Allah Ta'ala, lepaskanlah leherku daripada api neraka. Mana kata kita minta Allah Ta'ala lindung, kita minta Allah Ta'ala selamatkan leher-leher kita, tekuk-tekuk kita daripada api neraka. Atas sebab apa? Atas sebab kita tahu neraka tu tempat azab. Sebab itu kita minta berlindung. Macam kita atas dunia lah, kita minta selamat daripada apa? Binatang buah ko, daripada musuh ko. Kenapa? Kita tahu dah binatang buah ni jenis kainak, jenis jahat. Musuh pun jenis jahat, jenis kainak. Maka kita minta berlindung, minta jauh. Atau atas dunia, maka pada hari akhirat juga kita minta daripada benda yang menakutkan kita, benda yang boleh menyusahkan kita, benda boleh memberi azab kepada kita. Apa dia? Api neraka. Maka doa lagu itulah, ya Allah, lepaskanlah leherku daripada api neraka. Takutnya kita kepada api neraka. Sebab tu kita minta berlindung. Kenapa? Neraka ni kita tahulah seberat-berat tempat. Bahkan banyak kata ulama, antaranya Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran. Allah Ta'ala sebut macam mana? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, kata Allah. Lagu mana? Allah Ta'ala kata, maka jagalah diri kamu. Allah Ta'ala suruh kita jaga. Dia bukan setakat kita minta doa dengan Allah Ta'ala, dalam bersama Allah Ta'ala pun minta tu kita jaga juga. Maksudnya dua pihak. Kita minta tolong dengan Allah Ta'ala, dalam masa sama Allah Ta'ala pun suruh kita jaga diri kita sendiri.
Bukan setakat kita minta tolong saja, kita tak jaga diri kita atas dunia. Di atas dunia tu tak jaga dah diri kita. Pasal esok kita minta tolong dengan Allah Ta'ala. Lepas lagu mana? Allah Ta'ala tak tolong kat kita. Ikut golek adat kat tak tolong dah lah. Sebab apa? Kita sendiri pun tak boleh tolong diri kita. Maka dalam masa kita minta doa dengan Allah Ta'ala, maka atas dunia kita kena tolong diri kita dulu lagi. Apa dia? Jauhkan diri kita, jaga diri kita daripada api neraka. Yang mana kata Allah Ta'ala, bahaya-bahaya bakar dia apa dia? Manusia dan juga batu. Dalam api neraka ni ada manusia, ada batu. Bahkan setengah ulama kata jin pun ada juga. Sebab apa? Sebab manusia dengan jin adalah yang dikatakan sebagai khalifatullah atas muka bumi. Dia beri amanah untuk kita jaga muka bumi ni, manusia dengan jin. Dia bukan setakat jaga, beribadat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Ta'ala kata, tidak aku jadikan manusia dan juga jin kecuali untuk beribadat, untuk sembah aku. Ada Allah Ta'ala sebut binatang? Tak ada. Ada Allah Ta'ala sebut malaikat? Tak ada. Maknanya manusia dan juga jin inilah yang dikatakan sebagai mereka-mereka menerima amanah daripada Allah Ta'ala untuk jadi khalifah. Sebab tu balasnya dia kepada mereka-mereka ni lah. Pokok kayu tu yang tak balas, binatang Allah Ta'ala tak balas. Sebab apa? Tak menerima amanah. Kita manusia menerima amanah sebagai khalifah Allah Ta'ala. Maka kita minta tolong supaya Allah Ta'ala jaga daripada kita jadi bahaya bakar. Dia jadi agar esok dalam api neraka. Aku kena minta dengan Allah Ta'ala, yang mana dia uiddat lil kafirin. Allah Ta'ala cedek neraka tu sepatutnya disediakan kepada orang-orang kafir. Maksud orang kafir tu bukan setakat kafir yang jelas-jelas tu. Tu tentu dah. Dia kata bukit Islam tu agama Buddha, agama Kristian tu jelas dah kafirun. Dan bahkan kata ulama ahli mufassirin kata orang-orang yang bersifat seperti mana orang kafir juga akan terima tempias dia mengikut pada amalan kita lah. Sebab tu amalan kita biar cenderung kepada agama Islam. Ni sikit-sikit nak tiga orang putih. Siapa dia? Idola Ronaldo. Dia baru ni Piala Dunia dia. Dia idola kita tu orang kafir. Maknanya kita ni boleh membawa kepada akidah kita ni kepada orang kufar. Bagaimana Allah Ta'ala, bagaimana ulama sebut, marrida bil kufri kufrun. Para siapa reda atas kejahilan orang kafir, maka kufur dia. Kok dia lah dia muka dia kafir dah. Maka hukum kita reda lah betul pun tak boleh dah. Lagu mana cara kita? Walaupun dia kafir, kita tak reda. Bagaimana orang buat maksiat juga, tak boleh lah. Kita diri kita kena teher, kena lari. Tak mampu juga, maka barulah kita hati kita biar tidak reda atas maksiat dan sebagainya. Itu cara dia. Maknanya begitu juga kita nak masuk dalam kita nak menjauhkan diri kita daripada api neraka. Yang pertama, kita jangan bawa diri kita supaya kufar. Bagaimanakah mereka itu dicedek api neraka. Noyaknya kita ni sebenarnya antara bahaya-bahaya bakar api neraka. Kita hari ni dia sedap ya. Dia bahasa suka telenggak hidup atas dunia, suka amal ibadat tak asyik buat, maya malah tempat lain lah, tempat kita rajin belakang. Alhamdulillah. Ayatnya tidak ada sifat kita nak menjauhkan diri kita daripada api neraka. Sedangkan neraka ini kata ulama rahimahullahu ta'ala berat api neraka ni. Bahkan kata ulama antaranya Imam Malik yang meriwayatkan daripada Abu Az-Zinad, daripada Al-A'rash, daripada Abu Hurairah, dikatakan bahawasanya satu ketika Rasulullah pernah mengatakan bahawasanya api dunia hakmu semua panah ni 1/7 daripada bahagian api neraka. Api atas dunia ni 1 bahagian daripada 70 bahagian api neraka. Di mana ganda dia. Panah-panah api dunia ni, api neraka ni 70 kali ganda lebih panah lagi. Api dunia ni pun kena air panas sikit pun dia. Kena api ngeceh masa tu dah. Noyaknya panas dah. Tapi api neraka siap-siap 70 kali ganda. Dia bagaimana pun kata juga begitu juga. Ka'ab bin Ahbab kata demi zat yang memegang jiwa Ka'ab, kalulah mu berada di timur, dia api neraka tu duduk alik barat. Dia ujung sukna api neraka
hujung sebelah lain ke kita. Maka bila mana keadaan lagu tu, bila mana dia buka, maka otak keluar melalui lubang hidung kerana panas. Maknanya minal masyriqi ilal maghrib, timur ke barat. Betapa jauhnya keadaan jarak itu, tetapi namanya panas behel api neraka itu boleh menyebabkan otak tergelegak tubik ke hidung. Panas. Dia. Bahkan kata juga Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala, daripada Abu Hurairah kata kan, dia kata satu ketika Rasul juga sebut, kalulah dalam masjid itu terdapat 100,000 orang, kemudian salah seorang penghuni neraka bernafas, maka mereka semua akan terbakar. Ni baru gambar yang baru. Tak rasa lagi, kita tak pernah rasa lagi, siapa-siapa pun tak pernah rasa lagi. Dia tak pernah secara tu panas dah, gambar yang pun panas dah, tapi kita sepatutnya ya. Royak lah panas secara mana pun, kalau tak kena dengan kita tak jadi ni. Tempat lain lah tempat kita bagus belakang. Tapi noyaknya kadang-kadang tak ada sifat kita nak menjauhkan diri kita daripada api neraka. Sebab itulah ulama menggariskan antara doa-doa tadi tu untuk kita doa minta dengan Allah Ta'ala supaya dijauhkan daripada api neraka. Ni baik. Dan aku berlindung denganmu daripada terkena rantai dan belenggu. Maknanya dia esok-esok, di akhirat esok-esok kita dirantai. Bagaimana manusia-manusia yang ingkar atas dunia dirantai leher-leher mereka dengan rantai daripada api neraka. Azab kita kata tak boleh nak royak lah. Tapi gambaran itu pun sudah cukup menakutkan pada kita. Sebab tu banyak doa-doa dalam Quran pun sebut, ulama pun sebut garis-garis doa-doa untuk kita supaya kita sentiasa berdoa jauh daripada api neraka. Sebab tu antara wirid kita lepas mayat, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan diri aku daripada api neraka. Doa. Kadang-kadang kita pun boleh doa pun boleh tu jauh juga. Boleh doa maksiat juga kepada Allah Taala. Tapi naknya biar ada usaha kita lah. Kita ni manusia, masa dia dah kadang-kadang kita tak ingat, kadang-kadang kita lagu, kita nalak. Tapi dalam masa sama kita pujuk hati kita, jaga hati kita biar kita sentiasa minta memohon daripada Allah Ta'ala supaya jauhkan daripada api neraka, termasuklah ketika kita mengambil wudu. Maknanya apa saja perbuatan lepas maya doa jauh daripada api neraka, masa wudu pun doa jauh daripada api neraka setiap masa. Kenapa? Kerana mudah-mudahan doa ini Allah Ta'ala terima, menjadikan kita kali ini orang-orang jauh daripada api neraka. Maknanya bila-bila habis maya tadi, bila-bila sapu air tekak tadi, baca doa Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasi wal aghlal. Baca doa tu. Ni. Maknanya sunat. Beri pahala lah tu. Bukan setakat beri pahala, kalau doa tu mampu, maka kita juga akan Allah Ta'ala pilih daripada sekalian orang selamat daripada api neraka. Baik. Yang ke-25 makna daripada sunat wuduk juga menyelati anak-anak jari kaki. Apa maksud menyelati tu? Kita gonyoh, kita gahak, kita selok-selok sikit. Wisapa air termasuk dia tu. Menyelati anak-anak jari kaki. Maka menyelati itu hukumnya wajib. Lagu mana jadi wajib? Sekiranya diyakini air tidak dapat rata kecuali dengan menyelati. Kalaulah kita puasa air tak sampai, maka hukum dia wajib kita kelebek kaki kita tu, belek-belek lah. Belek-belek celah-celah kuku kita, celah-celah pelipatan kaki jari-jari kita tu, maka kena buka bagi yakin sampai. Selagi tak yakin, maka kena cucuk, kena gahak lah. Dia biar sampai rata air ke seluruh anggota wuduk tu. Maknanya jadi wajib lah ke mana? Bila mana kita yakin tak rata. Ada pun kali kita pesi kaki kita sterik, tak ada berlipat-berlipat ke apa, cucuk air tu rata, maka tak ada masalah lah. Dengan syarat kita yakin. Maka di sini hukum menyebabkan atas keyakinan kita. Cuma yakin juga tengok pada adab. Kalau tahu dah kaki kita jenis berlapik, jenis berlipat, tapi kita rasa cucu tu yakin dah, padahal jelas air tak sapak, maka waktu hukum dia kena juga panggil ihtiyat. Maksud ihtiyat kena bercermat. Kenapa? Kerana pokok mana pun wuduk kena sempurna. Baik ingat, kenapa wuduk itu adalah miftahus solah, anak kunci pada semaya. Wuduk tak sempurna, semaya bagus lagu mana pun. Kalau wuduk tak sempurna, maka semaya pun jadi tak sempurna. Bahkan lebih-lebih lagi boleh jadi ditolak oleh Allah Ta'ala. Di maknanya
wuduk tu kunci kepada semaya kita. Ada salah lagi kunci kepada dia, mandi wajib. Tu cerita lain, kita akan cerita lepas-lepas ni. Maknanya itu adalah antara perkara-perkara penting yang perlu kita tahu, yang perlu kita belajar, supaya semaya kita tu tidak jadi sebagai haba'an mansura, jadi seperti buang, tak ada makna. Semaya letih tapi pahala tak ada. Allah Ta'ala tak terima. Sebab apa? Di wuduk tu tak sempurna dah. Maka kena mengaji. Baik. Yang ke-26, membaca doa ini semasa membasuh kaki kanan. Dia tengok tu, tiap kali gerak ada selalu doa dia. Hebat. Maknanya murninya agama Islam kita ni, tiap gerak ada doa. Sebab apa? Sebab doa-doa ni, kata ulama rahimahullahu ta'ala, ad-du'a silahul mu'min. Doa-doa ni senjata bagi orang Islam, orang mukmin. Apa maksud senjata? Senjata ni dua, sama ada kita nak serang ataupun kita nak bertahan. Senjata lah tu. Kita nak serang, maksud kita nak serang, kita buat istiqamah, nak buat amal ibadat kita berterusnya. Bertahan lagu mana? Bertahan daripada segala gangguan-gangguan yang boleh menyebabkan rosak ibadat kita. Maka dengan doa juga kita boleh minta supaya kita ni jauh daripada api neraka, supaya diberi nikmat syurga, supaya diberi kesihatan baik untuk kita buat amal ibadat. Semua tu bergantung kepada doa kita berlaku. Jadi kalau kita tak minta doa dengan Allah Ta'ala, ke mana Allah Ta'ala nak terima permintaan kita? Bahkan kata ulama, barang siapa tak doa kepada Allah Ta'ala, maka ulama kata orang ni adalah sombong dengan Allah Ta'ala. Di doa-doa ni hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Baik, maknanya basuh kaki kanan pun ada doa dia. Maka ulama sebut macam mana doa dia? Allahumma thabbit qadami ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas salihin. Lagu mana? Maksudnya, ya Allah, tetapkanlah tapak kakiku di atas titian as-siratal mustaqim. Dia bila sebut titian siratal mustaqim, apa dia sirat-sirat tu? Sirat-sirat itu, kata ulama rahimahullah ta'ala, sirat-sirat tu adalah bermaksud jalan. Kita dah baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku ihdinas sirat, berikanlah aku petunjuk. Ihdina, tunjukkanlah kepada aku siratal mustaqim, jalan yang betul, jalan yang benar. Maknanya sirat-sirat ni jalan kita. Lagu mana jalan? Jalan ialah lagu manakah arah kita nak menuju kepada Allah Ta'ala. Di akhirat ada jalan juga, sirat juga. Orang kata pada siratal mustaqim. Lagu mana jalan ni? Jalan menuju ke syurga Allah Ta'ala. Bila sebut siratal mustaqim, maka ulama sebut kepada kita macam-macam keadaan. Macam-macam keadaan siratal mustaqim bergantung kepada amalan kita. Lagu mana kita nak ditah dia. Kata ulama rahimahullahu ta'ala, gambaran dia bagaimana hadis Nabi, mafhum hadis Nabi. Nabi katakan, sesungguhnya orang-orang mukmin yang berada di atas siratal mustaqim itu ada hak secepat kedipan mata. Boleh melintah sekeliling mata siapa ada yang hujung. Tu. Ada pula lagu mana? Ada hak secepat kilat. Siapa tu? Ada pula hak secepat angin, laju. Ada pula secepat kuda. Slow sikit pada angin, tapi laju juga, deras juga muka kuda. Berbeza-beza. Ada juga secepat kenderaan laluan dia, tunggangnya dia. Ada pula hak berat, ada pula hak selamat setelah bertatih-tatih ngakuk nak sampai ujung. Selamat juga, sapa juga, tapi dalam keadaan merangkuk. Ada juga hak, kata ulama rahimahullah ta'ala, jatuh terlempar ke dalam api neraka hodok bawah tu. Bergantung kepada kita. Maknanya bergantung kepada amal kita atas dunia. Kalau kita atas dunia pun perai dah boleh kau semaya, lainlah tak kata bagus gaji. Payah nak boleh kau semaya. Nak boleh kau mari masjid surah kita tempat kita, alhamdulillah. Bila ada kuliah penuh rapat belakang semua, melipuh pas keluar, alhamdulillah. Maknanya kadang-kadang kita taksir kepada agama, taksir kepada kehidupan yang baik atas dunia, tetapi akhirat kita nak laju, mana boleh. Maka oleh sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kata ulama ada 5 cara kita nak suruh
kita ni berjalan dengan lancar di atas siratal mustaqim. Apa dia? Yang pertama, dia kena rapat berpaut jiwa dia pada masjid, pada surga. Ni lagu mana? Kata hadis Nabi kata kan, maka sesungguhnya masjid itu adalah rumah bagi orang-orang bertakwa. Maka Allah Ta'ala mengambil tanggungjawab ke atas mereka, menjadikan masjid sebagai rumah dia. Maka kata Allah Ta'ala, aku akan memberi rehat dan rahmat kepadanya, aku akan mudahkan meniti titian siratal mustaqim. Masa sama, aku memberi redha Allah Ta'ala kepada dia, dan aku beri syukur kepada dia. Ini ulama sebut kepada kita hadis Nabi tadi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Cara dia yang pertama kena rapat dengan masjid, kena rajin mari masjid, rajin mari surau. Dia rajin mari masuk masjid ni tempat ibadat lah. Dia ada peluang mari. Kalau bahasa ada kerja nak warna, mari Jumaat dulu tak ada masalah. Tapi ada masa luar, mari. Jadi sebagai sembahyang Jumaat di masjid di surau itu sebagai satu kewajipan pada kita. Maknanya kita latih lagu tu. Jangan letak rebah depan orang tua kata. Kalau tu kerja tak ada habis, tak habis kerja, ada semua tak putus. Dia pecah cara pecah, kerja cara kerja. Tapi doanya kalau tak paksa, kalau tak ajar diri kita, aku jadi pajuh. Segala benda gitulah. Atau agama jadi saqilatun 'alan nafs, berat pada nafsu. Malah juga tambah-tambah semaya subuh. Subuh. Tapi subuh penuh semua. Amalan tu kat depan tu nampak. Alhamdulillah. Dia payah cabaran dah lah tu. Tapi naiknya orang yang nak berjalan lancar di atas titian siratal mustaqim, yang pertama dia kena rapat dengan masjid ataupun rumah ibadat dia. Yang kedua, dia kena rajin bersedekah. Dia bersedekah dengan kata lain memberikan sumber yang halal. Sebab itulah bila sebut sumber yang halal ni, kadang-kadang kita kena tengok cross check nilai diri kita halal kalau kita dapat sari-sari. Dia kullu lahmin nabati 'anil haram fannaru aula bih. Ni hadis Nabi katakan, setiap daging yang tumbuh daripada benda sumber yang haram, maka neraka lebih layak pada dia. Kadang-kadang kita kerja, kadang-kadang banyak mulak, banyak nyengih pada kerja, banyak tipu atau tipu ni atas dunia tak nampak. Tapi esok tu saya kira belakang. Dia naiknya apa saja kerja buat kita biar jujur ikhlas. Dalam masa sama kita niat segala kerja buat kita tu nak cari sumber rezeki yang halal. Dia maknanya dengan itu boleh menyebabkan kita ni bila mana ada rezeki halal, kita bersedekah. Sedekah yang paling utama kepada keluarga kita. Dia sedekah yang paling baik kata ulama, benda kita sayang. Dia benda kita sayang itu sedekah yang paling baik. Maknanya yang kedua, nak berjalan lancar atas titian siratal mustaqim, kena rajin bersedekah. Yang ketiga, kata Nabi, menerima pembatalan pembelian seseorang Muslim dan memaafkan kesalahan dia. Dia makna kita kata kalau orang beli dengan kau ni, berkata pada orang kerja jual beli lah, beli-beli tiba-tiba jadi kita tak boleh dah beli dah gini. Maka kalau kita memaafkan dia, tak apalah, kita terima lah, jadi benda tu tak rosak sebagainya, kita pun terima semula. Maka hukum dia lagu mana? Hak ni kata Nabi boleh berjalan lancar di atas titian sirat. Begitu juga orang hak memaafkan kesalahan. Di kita kadang-kadang bila ada masalah dengan orang, apa dia maaf, dendam simpan dalam hati 10 tahun, kadang-kadang tu mati dah kepala. Tak ilah-ilah dalam hati kita ada lagi kuasa deki sebagainya. Maknanya kena maaf sesama kita. Orang-orang lagu ni, maka kata Nabi, dia akan berjalan dengan lancar di atas titian siratal mustaqim. Yang keempat kata Nabi juga, orang yang juga mudah urusan dia atas siratal mustaqim, iaitu orang yang memudahkan kesulitan orang lain atas dunia. Kita nak tolong orang susah, orang berhajat, dia boleh pahala dalam sama. Esok Tuhan mudah kita. Bagaimana Nabi sebut kepada kita, man a'ana musliman a'anallahu alaih. Barang siapa memudahkan urusan orang, tolong orang tu, tu tolong orang lain ada kesusahan, tak kira lah dari segi kerja apa, kita tolong, kita mudah urusan dia, maka Allah Ta'ala akan tolong dia pada hari kiamat. Dia kita kadang-kadang sabit dengan orang ni, kadang-kadang masalah juga. Maknanya kena mudahkan orang, insya-Allah Allah Ta'ala akan mudahkan kita. Yang kelima, iaitulah orang-orang yang menjaga, melindungi mukmin-mukmin orang beriman daripada umpatan.
Ni kadang-kadang mainan kita juga ni bagi duk mulut kita, mufak. Tu kata kat orang tu, kata kat orang ni. Maka kita orang hak tahu kena membetulkan apa yang salah. Kadang-kadang kita ni tak tolong tupes kaki. Oh, kabar tu gini kita pun yolo lah. Oh, kabar tu nampak lama tu, kabar tu ayat demo. Deh. Ada sifat kita bersilah kita orang lagu ni, maka tidak akan berjalan lancar di titian siratal mustaqim, jadi payah. Termasuk di kalangan orang-orang yang mengaku nak sapa kepada penghujung siratal mustaqim. Sebab itulah tuan-tuan, banyakkan berdoa dalam bersama kita cuba untuk jadi kalangan orang-orang yang mudah diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat esok. Maka bagaimana doa saat ini juga kita sebut doa kepada Allah Ta'ala, tetapkanlah tapak kaki di atas titian siratal mustaqim bersama tapak kaki hamba-hambamu yang soleh. Supaya apa? Bila tetap kaki kita di atas titian siratal mustaqim, maka kita tak jatuh lah. Tetap berjalan dengan keadaan yang betul sampai kepada penghujung matlamat kita nak mana syurga. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala redha kita dengan diberikan kemudahan kita untuk kita melintah titian siratal mustaqim. Di maknanya gerak-geri kita tadi kita pasal tekuk tadi pun ada doa dia minta dengan Allah Ta'ala jauh daripada api neraka. Kita basuh kaki saat ni pun sunat juga kita baca doa minta supaya diberikan kaki kita kekuatan untuk kita terus berjalan di atas titian siratal mustaqim. Maka tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-27 membaca doa ini ketika membasuh kaki kiri. Sambil kaki kanan, kaki kiri pula doa dia lagu mana? Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati fi nari yawma tazilu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Doa tu bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu ya Allah daripada tergelincir tapak kakiku dari titian ke dalam neraka pada hari tergelincirnya segala tapak kaki orang munafik dan orang-orang musyrik. Kalau tadi kaki kanan kita minta doa supaya dia tetap, kaki kiri kita minta doa supaya tak jadi licin kaki kita atas titian. Bagaimana ulama sebut gambaran kepada kita macam-macam. Antaranya ulama sebut kepada kita titian siratal mustaqim ni supaya sebagaimana mata pedang. Ada juga. Ada ulama sebut titian siratal mustaqim ni dikatakan sebagai seperti rambut belah 7. Ada juga. Sebab apa? Bergantung kepada amal kita. Bagaimanakah ulama sebut juga kepada kita orang yang amal dia comel atas dunia, dia mudah urus orang, dia rapat dengan Allah Ta'ala atas dunia, maka diberikan perjalanan dia di atas siratal mustaqim seluah mata memandang, luah gala dia. Kalau kita getok hak besar boleh kita. Bagaimana? Atas sebab atas dunia kita jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Maka bagi orang-orang yang jauh dengan Allah Ta'ala, maka diberikan titian tempat niti itu kecil. Maka dalam keadaan ini mudah tergelincir masuk ke dalam api neraka, sebagaimana tergelincirnya orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Orang munafik ni orang yang berpura-pura kecek nak ke agama tapi dalam hati benci pada agama. Dalam sebut kata kita ni beragama Islam, beriman kepada Allah, dalam hati kita banyaknya dosa-dosa kita dengan Allah. Termasuk juga tu manakala orang-orang musyrik, itulah orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, menduakan Allah Ta'ala. Maknanya hakikat ketuhanan dia dari diri dia tu tidak menyembah Allah Ta'ala dengan sebenar-benar sembahan. Royak mengaku sembah kepada Allah Ta'ala tapi hati dia jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan kena jaga benda-benda lagu ni. Kenapa? Inilah yang dikatakan sebagai risiko-risiko kita bagi orang-orang yang jauh dengan Allah Ta'ala. Kau cara dia lagu mana? Minta berlindung daripada Allah Ta'ala setiap masa. Bukan setakat Allah Ta'ala jaga kita atas dunia, bahkan juga minta supaya Allah Ta'ala jaga kita pada hari akhirat lebih-lebih lagi. Kenapa? Kerana wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya hari akhirat itu adalah khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal abadi. Kita kadang-kadang duk ambil benda atas dunia ya. Dunia hak atas dunia, nak harta, nak rumah besar, nak kereta besar, nak bini besar. Bini besar tutuplah gurau ya. Maknanya serba-serbi nak lebih kita belaka. Harta nak banyak pada orang, rumah nak besar pada orang. Kenapa? Sebab kita tak nampak benda hak akhirat esok. Rumah besar tak apa, tak ada masalah, alhamdulillah rezeki.
Tapi dalam masa sama kita guna rezeki yang Allah Ta'ala beri atas jalan kebaikan. Bukan kita kata maru buat orang sadar, bagus orang besar ni boleh memberi keselesaan kepada kita untuk kita buat amal ibadah. Bagus. Kalau jadi masalahnya, rumah besar, harta banyak, tapi kita berpikir ataupun iktimak pada harta. Dia fikir, dia sayang ke harta kita. Nak sedekah 10 sen pun takut sayang. Nak amal ibadat pun takut. Kenapa? Yang terbiar pergi masjid, nak ropok demo. Kenapa ada khawatir, ada rasa kita iktimak berfikir kepada amal, kepada harta tadi. Itu jadi masalah. Maka tuan-tuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa saat itulah kuliah kita pada malam ini sebagai kesimpulannya, buatlah benda-benda sunat dalam wuduk kita. Ambil kesempatan. Dia hak tahu boleh buat, hak tak tahu belajar slow-slow, sikit-sikit, mudah-mudahan memberi kesan kepada kita semakin hari semakin banyak amal-amal sunat yang kita boleh buat. Dia boleh menyebabkan semakin banyak bertambahnya amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang ke-28, berdoa selepas berwudu. Insya-Allah kita sambung kuliah kita pada masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.